Selamat hormat kepada semua calon-calon SPM 2020. Hari ini saya akan berkongsi kepada Anda bagaimana Anda menjawab soalan rumusan. Ya, sebenarnya rumusan merupakan lubuk markah di peringkat SPM. Sekiranya calon dapat memahami rumusan, dapat menjawab soalan rumusan dengan baik, maka tidak mustahil para pelajar dapat mendapat keputusan yang cemerlang. Mudah-mudahan dalam perkongsian pada hari ini memberikan impak yang sangat besar ya kepada Anda. Oke adik-adik, semua calon-calon SPM ya. Oke, di peringkat pemarkahan untuk rumusan memperuntukkan pendahuluan 2 markah, isi 16 markah yang merangkumi isi tersurat dan juga isi tersirat, manakala kesimpulan pula 2 markah. Jadi jumlah markah untuk bahagian isi ialah 20 markah sahaja. Manakala markah untuk bahasa ialah 10 markah. 10 markah ini bergantung kepada jumlah isi yang pelajar dapat. Ya. Jadi keseluruhan markah untuk rumusan sebanyak 30 markah. Okey, yang kedua yang saya nak tekankan pada hari ini ialah pelajar mesti memahami dan mesti ingat bahawa hanya 120 patah perkataan sahaja. Okey, rumusan hanya 120 patah perkataan sahaja, tidak boleh lebih. Dan perkataan yang dikira sebagai satu perkataan, contohnya nama khas, perkataan berulang ataupun kata ganda, penggunaan kata depan di dan ke, tarik, angka yang ditulis dengan nombor atau perkataan, dan juga gelaran. Kesemuanya ini dikira sebagai satu perkataan. Okey, berapakah perenggan untuk soalan rumusan? Soalan rumusan memerlukan 4 perenggan, iaitu 1 pendahuluan, yang kedua perenggan isi tersurat, yang ketiga perenggan isi tersirat, dan yang keempat ialah kesimpulan. Jadi saya galakkan pelajar untuk menulis 4 perenggan apabila menjawab soalan rumusan ya. Okey, seperkara lagi yang Anda kena tahu ialah pelajar mesti kenal pasti tugasan dan pelajar juga perlu tukar tugasan dengan perkataan yang sinonim. Misalnya, kesan tukar kepada akibat, implikasi ataupun impak. Kalau tugasannya langkah-langkah, tukarlah kepada cara-cara, usaha-usaha, strategi, prakarsa, uslub ataupun manhaj. Kalau tugasannya tentang masalah, tukarlah kepada halangan, tukarlah kepada kekangan. Kalau tugasannya tentang faedah, tukarlah kepada kepentingan, manfaat, kebaikan, dan juga kemaslahatan. Kalau tugasnya tentang faktor-faktor, tukarlah kepada punca-punca ataupun sebab-sebab. Kalau tugasnya tentang tujuan, tukarlah kepada matlamat ataupun objektif. Dan kalau ciri-ciri, tukar kepada kriteria, elemen ataupun sifat. Dan yang terakhir, kalau tugasannya tentang peranan, tukarlah kepada tanggungjawab, tugas ataupun fungsi-fungsi. Nah, perhatian kepada semua calon. Kebanyakan calon ambil remeh tentang hal ini. Sedangkan hal ini sangat penting untuk dikuasai. Sekiranya pelajar tak dapat menukarkan tugasan yang pertama dengan perkataan yang sinonim, maka Anda akan mendapat kosong markah di bahagian pendahuluan rumusan. Alangkah sedihnya kalau Anda para calon SPM tahun ini mendapat markah gara-gara tak dapat menukar tugasan dengan perkataan yang sinonim. Okey adik-adik, kita teruskan ya. Saya akan berikan satu contoh soalan rumusan. Okey, yang ini. Soalan rumusan ini merupakan soalan SPM tahun lepas. Okey. Saya akan baca dengan suara yang jelas. Baca petikan di bawah ini dengan teliti. Kemudian buat satu rumusan tentang peranan-peranan persatuan ibu bapa dan guru PIBG dan cara-cara menarik minat ibu bapa bergiat aktif dalam PIBG. Panjangnya rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. Nah, adik-adik, apabila Anda telah membaca soalan rumusan, pastikan Anda telah kenal pasti yang mana satu tugasan yang pertama dan yang mana satu tugasan yang kedua. Tugasan yang pertama merujuk kepada peranan-peranan sebagai isi tersurat. Maksudnya isi tersurat terdapat dalam petikan rumusan. Manakala tugasan yang kedua yaitu cara-cara
yang ini adik-adik jawabannya tidak terdapat dalam petikan. Dan ini merupakan soalan hebat, soalan yang memerlukan para pelajar berpikir menggunakan pemikiran sendiri untuk mencari jawabannya, ya. Nah, saya akan terangkan bagaimana adik-adik calon-calon menjawab soalan bahagian pendahuluan. Sebenarnya terdapat dua teknik pendahuluan. Teknik yang pertama ialah kita menggunakan teknik petikan membincangkan. Apabila kita menggunakan teknik petikan membincangkan, adik-adik perlu tukar tugasan yang pertama, contohnya yang ini peranan tukar kepada tanggung jawab ataupun tugas-tugas. Kemudian elemen yang ketiga itu merujuk kepada isu. Para pelajar hanya perlu tulis semula isu yang terdapat dalam petikan, yaitu persatuan ibu bapa dan guru. Dan elemen yang keempat yang ini paling penting, pelajar mesti kenal pasti lokasi ataupun sasaran berdasarkan kepada petikan tersebut. Oke, dalam hal ini soalan ini merujuk kepada lokasinya di mana? Di sekolah. Jadi pelajar tulislah rumusan, pendahuluan rumusan, petikan membincangkan tanggung jawab ataupun tugas-tugas persatuan ibu bapa dan guru PIBG di sekolah. Dan Anda akan mendapat 2 markah dalam tangan. Oke, sekiranya pelajar tidak tulis lokasi, tiada lokasi, berapa markah yang Anda hanya akan dapat? Anda hanya akan dapat 1 markah sahaja. Jadi 1 markah untuk pendahuluan ini adik sangat penting. Kalau Anda kehilangan 1 markah, itu akan menyebabkan Anda juga akan kehilangan markah di bahagian bahasa, ya. Oke, teknik yang kedua, kita menggunakan rumusan. Rumusan membincangkan. Membincangkan apa? Peranan ataupun tanggung jawab. Jadi adik-adik, peranan ini tukar kepada tanggung jawab. Kemudian isu yang ketiga yaitu isu yang berkaitan dengan persatuan ibu bapa dan guru PIBG, dan pelajar hanya perlu salin tugasan yang kedua, yaitu dan cara-cara menarik minat ibu bapa bergiat aktif dalam PIBG. Pelajar boleh kekalkan tugasan ini ataupun pelajar boleh tukar dengan perkataan yang sinonim. Tapi nasihat saya kepada pelajar, memadailah pelajar menukarkan tugasan yang pertama, yaitu peranan, ya. Jadi harus diingat juga, sekiranya pelajar terlupa ataupun tidak tulis semula tugasan yang kedua, Anda hanya dapat 1 markah sahaja. Jadi hari ini adik-adik saya telah berfokus kepada Anda cara membina pendahuluan rumusan. Pertama, menggunakan pendekatan 1 petikan membincangkan, tukar tugasan yang pertama, salin isu, dan juga tentukan sama ada lokasinya di mana, di sekolah ataupun di Malaysia ataupun sasaran dalam kalangan masyarakat ataupun dalam kalangan pelajar. Manakala teknik yang kedua yang saya telah kongsikan kepada Anda hari ini ialah rumusan yang memulakan, rumusan membincangkan. Tukar tugasan yang pertama, salin isunya, dan juga salin tugasan yang kedua. Mudah-mudahan perkongsian pada hari ini memberikan impak yang sangat besar kepada Anda. Adik-adik, jangan lupa 2 markah bahagian pendahuluan ini sangat penting. Mohon adik-adik lihat baik-baik, belajar betul-betul, dan kongsikan bahan ini kepada rakan-rakan. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe, ya, tekan tombol subscribe dan kongsi kepada yang lain. Selamat maju jaya. Saya akan teruskan untuk perkongsian yang akan datang, bagaimana Anda membina isi tersurat, isi tersirat, dan juga kesimpulan rumusan. Bye-bye. Jumpa lagi.